Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar semua? Apa khabar murid-murid tahun 4, tahun 5, tahun 6, ya? Ustaz harapkan kamu semua dalam keadaan yang sihat, ya. Bertemu kita semula untuk tahun 2021 ini. Lama telah kita tak bertemu, ya. Sudah agak lama kamu bercuti, ya. Dan untuk tahun ini, untuk sesi tahun 2021 ini, kita terpaksa, ya, memulakan sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah. Jadi sebagai mukaddimah untuk pertemuan dengan ustaz, dan juga ustaz dengan ustazah lain lah. Jadi ustaz ambil kesempatan ni untuk membicarakan tentang beberapa perkara, terutamanya berkaitan dengan Al-Quran. Jadi sebelum tu, marilah kita sama-sama membaca doa, seperti mana lazim kita baca dalam kelas. Ketika kamu bersama dengan ustaz dan ustazah dalam kelas, kita sama-sama membaca doa. Doa tu kalau tak ingat, di belakang ustaz ni ada doa. Sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan pertemuan kita mendapat ganjaran, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Jadi apa yang Ustaz berkatakan hari tentang Al-Quran, Al-Quran yang kita sering baca, yang kita selalu baca, dan Ustaz harapkan kita tidak melupakan Al-Quran. Walaupun kamu semua berada di rumah, Al-Quran jangan sesekali kita lupa. Kena selalu baca. Jangan tinggalkan. Paling kurang kata satu hari tak boleh baca banyak, satu surah. Walaupun surah-surah yang pendek, Qul huwallah, Qul a'udzu falaq, Qul a'udzu binnas, tak kisahlah. Janji kita baca. Jangan tinggalkan sama sekali. Biar kita, hati kita sentiasa rindukan ataupun ingin membaca Al-Quran. Sebab kita tahu, kalau kita lama tinggalkan Al-Quran ni, itu yang jadi macam-macam. Kita gelisah, kita kecewa, kita rasa tak selesa kerana kita dah jauh pada Quran. Tapi kalau kita dekat dengan Quran, insya-Allah jiwa kita akan tenang, kita seronok. Apatah lagi kamu ni nak ada yang baru nak baca, kita kalau boleh jangan tinggalkan Al-Quran. Sebab tu kalau kita tengok ayat Al-Quran yang pertama pun suruh kita baca. Dengan tengok paparan belakang, kita ada surah Al-Alaq, kan? Ingat lagi surah Al-Alaq? Ayat pertama sampai ayat 5. Surah yang mengajak kita untuk membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Mulanya ataupun wahyu pertama ni dengan perintah supaya membaca. Iqra', maknanya kena membaca. Betul lah, bukanlah kita baca Quran saja, tapi Quran itu menjadi keutamaan untuk kita baca. Kita boleh baca macam, memang ayat ni kena dia umum, untuk kita mencari ilmu. Tapi keutamaan membaca itu adalah keutamaan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran, banyak pahala, kan? Semua orang tahu hadis tentang Al-Quran itu, tentang fadilat, ganjaran membaca Al-Quran. Ada hadis Nabi yang Nabi sebut tentang 10 pahala untuk kalau kita membaca Al-Quran. Sahabat tanya, alif lam mim tu 10 ke? Tak, Nabi kata alif 10, lam 10, mim 10. Mana kat situ ada 30. Kita baca Bismillahirrahmanirrahim pun dah cukup.
Situ ada 17 huruf kali 10. Berapa dapat? 17 kali 10. Kita dapat berapa? 170. Maknanya ganjaran untuk orang yang membaca Quran ni besar. Samping kita ni jadi orang yang sentiasa dengan Quran, kita dapat pahala, lalu kita membaca Al-Quran. Maknanya sekali lagi saya ingatkan, untuk tempoh kita belajar di rumah ini, dalam masa kamu belajar, tak kisahlah subjek apa, tapi keutamaan pastikan dalam setiap hari kamu berada di rumah, peruntukkan masa untuk kamu sentiasa ada masa membaca Al-Quran. Tak kira waktu pagi ke, waktu tengah hari ke, malam ke, tolong jangan tinggalkan Al-Quran. Tolong jangan tinggalkan Al-Quran. Boleh tak anak-anak? Ustaz saya kamu boleh. Sebab Al-Quran senang kan? Sekarang bukan perlu, dulu ialah kita nak cari Quran, kita kena cari naskah tu. Sekarang kamu ada handphone kan? Dekat handphone kamu boleh ada apa? Ada perisian Al-Quran yang boleh kita baca sama-sama. Jadi untuk tempoh PDPR ni, iaitu tempoh pembelajaran secara online ni, maknanya kamu belajar dengan guru-guru kamu, terutama untuk subjek pendidikan Islam ni, kita ada hari-hari tertentu kan. Jadi Ustaz boleh sebutkan kalau hari tu bagian tasmik, kita akan ada tasmik. Kemudian untuk subjek-subjek lain pun kita akan ada. Cuma yang Ustaz nak sebutkan ni adalah tentang dalam masa kamu banyak masa di rumah, apa kata kamu spend masa kamu 10 minit ataupun lama pun tak apalah. Kalau boleh berhadapan dengan handphone kamu lama, kenapa nak baca Quran ni kita nak pendekkan masa? Paling kurang mungkin setengah jam, kita luangkan masa kita untuk kita sama-sama membaca Al-Quran. Kita baca Al-Quran, dan kalau boleh, kalau ada mak ayah kamu yang mahir, baca dengan mak ayah. Kalau yang dah mahir tu, kita boleh baca pelan-pelan. Kalau dapat baca makna dia, lagi bagus. Kita boleh faham apa yang kita baca tu. Terutamanya Fatihah kan. Ramai orang baca Fatihah, surah Al-Fatihah, tapi dia tak tahu maksud dia. Nak kena nyanyi dulu kan. Nak kena nyanyi baru dia ingat maksud. Cuba ambil masa, kesempatan yang ada ni, kita nak baca Al-Quran, kalau boleh kita faham sekali makna ataupun terjemahannya. Jadi bila kita baca tu, kita boleh bayangkan makna surah Al-Fatihah yang kita baca. Sebab dia melibatkan solat yang kita buat 5 kali sehari tu. Jadi kalau kita boleh baca surah Al-Fatihah, lepas tu kita tahu maknanya, insya-Allah solat kita pun nanti akan jadi solat yang lebih fokus, lebih khusyuk, lebih jelas, sebab kita membaca dengan memahaminya. Jadi akhir sekali Ustaz nak sebut kat sini ialah kita kena yakin kalau kita ni sentiasa ada hubungan yang baik ataupun hubungan yang sentiasa ada, sama ada di hati ataupun di sisi kita Al-Quran, kita akan mulia. Siapa yang akan muliakan, pastinya Allah akan muliakan kita. Tak kira lah, kalau kita ni orang yang menghafazkan, tentulah kita dapat ganjaran-ganjaran orang yang menghafaz Quran kan. Dia boleh bawa mak ayah dia. Ada hadis sebut orang yang menghafaz Quran ni, dia boleh bawa mak ayah dia masuk ke syurga. Kamu tentu nak mak ayah kamu masuk syurga kan? Betul tak? Jadi kalau boleh hafal lah untuk tempoh sekarang ni, mungkinlah kamu baca, tapi cuba tak nak azam, mungkin satu hari nanti masa kamu boleh jadi seorang yang boleh menghafal Al-Quran. Jadi jangan tinggalkan Al-Quran, jangan lupakan Al-Quran. Sentiasa dalam hati kita ni ada Al-Quran, insya-Allah kita akan jadi orang yang mulia di sisi Allah. Jadi Ustaz rasa untuk pertemuan ni itu saja. Mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain masa. Kamu akan teruskan dengan Al-Quran ini, jangan tinggalkan. InsyaAllah kita akan jadi orang yang dikasihi Allah. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.